Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, Alhamdulillah hari ni anda semua masih lagi diberi peluang, kesempatan dan rezeki bersama saya untuk anda mendengarkan kisah sirah. Okay, insyaAllah. Baik. Jadi hari ini macam biasa kita masih lagi lah dalam topik berkenaan kisah sirah Nabi Yusuf alaihi salam. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Masita. Hai. Assalamualaikum Kak Ida. Selamat petang. Okay. Waalaikumsalam Kak Ida. Hai. Selamat petang Kak Julie Suhana. Okay. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian pada petang ni, nak ingatkan kepada anda macam biasalah. Okay, dan hari ni ada satu penambahan lagi. Saya terlupa pula selama ni. Okay, yang mana kita sebenarnya ada juga grup channel Telegram. Okay, dan insyaAllah akan aktif kembali. Okay, dan anda yang berminat untuk tahu info lebih lanjut berkenaan dengan Arain Hijrah lebih dekat, anda boleh ke channel Telegram kita. Okay, dan selain tu anda boleh juga pergi ke platform YouTube. Anda boleh tengok kita punya aktiviti di YouTube. Boleh subscribe kita di channel Arain Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'id. Waalaikumsalam Kak Julie. Okay, kita ada YouTube channel. Anda boleh pergi sekarang, subscribe, share dan like semua video-video kita. Okay, dan apa lagi? Selain itu, kita ada platform FB juga, FB page, yang mana sekarang kita pun aktif juga di FB page kita, insyaAllah. Okay, anda boleh tahu update berkenaan dengan Arain Hijrah melalui FB juga. Okay. Waalaikumsalam. Hari ni lambat sikit start live ke? Iya, betul. Saya lambat sikit. Ada kerja. Ni pun kalau boleh saya rushing untuk kongsi hari ni. Saya dah rushing dah sebab kita banyak lagi kerja sebenarnya. Nak selesaikan Quran anda semua ni, customer-customer kesayangan kita semua ni. Okay. Baik. Morning. Kita dah petang. Hai. Assalamualaikum. Okay. Kenapa saya zengau ni? Ketat sangat ke? Okay. Tak ketat pun. Baik. Apa khabar semua? Sihat ke? Tiba-tiba tanya kan? Kalau ada yang sudi menjawab, jawablah. Apa khabar semua? Sihat ke? Macam mana rutin ataupun aktiviti anda hari ni? Baik-baik saja ke? Ke ada yang bekerja ataupun ada kelas online kan? Sekarang saya pun dah tak tahu macam mana flow student-student dengan kelas online kan? Alhamdulillah. Sihat je Kak Fazlina ya? Okay. Saya nak mulakan, dan sebelum kita mulakan, sama-samalah kita tanda tangan, kita baca doa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina rahmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. Bekerja di rumah. Kak Fazlina, kita bekerja di rumah, samalah seperti saya. Kita bekerja di rumah sekarang. Dan cabaran bekerja kat rumah lain kan. Rasa macam ya Allah, banyak kerja yang tak siap kan. Banyak sebenarnya kerja kita kadang. Bila kat rumah ni sebenarnya baru terasa banyak sangat kerja. Tak terkejar nak buat semua benda. Alhamdulillah Kak Masita pun sihat. Sebab tu lah ada dalam live petang ni kan. Betul tak? Okay. Jadi kita nak mulakan berkenaan dengan sirah Nabi Yusuf. Dan kita pun dah ada di penghujung cerita. Saya tak pasti saya sempat ataupun cerita atau tak ceritakan semuanya hari ni, tapi insya-Allah kita cubalah. Okey. Baik. Jadi hari ni saya nak sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana
semalam saya kongsikan berkenaan dengan Nabi pula, maafkan saya, Bunyamin ditahan di Mesir. Okey, jadi bila saja Bunyamin ditahan di Mesir, ini menambah lagi penderitaan buat Nabi Yaqub alaihissalam, dan juga sebenarnya menambah lagi sedikit bebanlah buat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin. Sebab apa? Kali ni mereka kena bawa balik juga Bunyamin, walaupun apa aja yang berlaku. Tapi pujuk sampailah saudara-saudara Nabi Yusuf ni nak buat kekerasan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf tak dapat juga bawa pulang Bunyamin, berjumpa balik dengan ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi dari 10 orang saudara-saudara Nabi Yusuf ni, seorang yang tinggal. Sekejap ya. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. Jadi daripada 10 orang saudara Nabi Yusuf, seorang tinggal bersama dengan Bunyamin yang ditahan ni. Sebab apa? Sebab dia sampai kata Yahuza, okey, Yahuza yang tinggal bersama Bunyamin di Mesir. Sebab Yahuza dia tak sanggup nak hadap bapanya tanpa membawa pulang adiknya iaitu Bunyamin. Lalu dia pun nampaklah di sini usaha yang Yahuza ni sebenarnya betul-betul nak bawa pulang adik dia, tapi tak dapat. Dan akhirnya dia buat keputusan untuk dia pun tinggal di Mesir. Okay? Jadi bila sahaja 9 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni pulang ke Palestin, lalu mereka pun khabarkan kepada ayah mereka Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub pun pada waktu tu mungkinlah hatinya sedikit kecewa, tetapi hatinya agak lega lah sebab dengarkan bahawa Yahuza pun turut tinggal di sana bersama. Okey, nampaklah sacrifice Yahuza punya pengorbanan di situ. Okey, maksudnya mereka ni betul-betul lah jaga adik mereka. Jadi Nabi Yaqub pun bagi pesanan ataupun ucapkan sesuatu dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Okey, dan akhirnya Nabi Yaqub alaihissalam berpesan supaya anak-anak dia mula balik mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, dan di sinilah mulanya kisah hari ini. Okey. Waalaikumsalam. Assalamualaikum akak, boleh tak ajak I ngaji sebab I bila dah ngaji seminggu lebih tapi tak pandai juga. Saya bukan guru mengaji, tapi Ustazah Hana insya-Allah. Kalau Ustazah Hana boleh, nanti saya akan bagi tahu Ustazah Hana. Mana tahu kan dia boleh buat slot untuk anda, slot one to one in live untuk mengaji. InsyaAllah saya akan cuba. Okay. Waalaikumsalam. Selamat petang. Kenapa tak masuk Sekejap saya nak adjust sekejap satu benda, satu perkara ni. Saya takut ter-end live pula. Maafkan saya ya. Sebentar. Okey. Allah hai. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. Dah masuk. Sirah tu berkenaan dengan apa? Hari ni sirah kita berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf lagi. Maafkan saya termiss. Sebenarnya kita ada lagi kisah sedikit berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Okey. Akhir sekali nanti insya-Allah kalau sempat, kalau tak kita akan esoklah, sambung esok. Okey, dan jomlah kita mula. Alright. Jadi hari ni saya nak sambung kisah yang mana Nabi Yaqub alaihissalam ni dia suruh anak-anak dia untuk mencari semula Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Baik.
Jadi sebenarnya Nabi Yaqub tahu Nabi Yusuf masih hidup. Anak dia Nabi Yusuf masih hidup. Sebab apa? Allah beritahu kepada Nabi Yaqub alaihi salam bahawa Nabi Yusuf ni masih hidup. Jadi Nabi Yaqub pun menyuruh anak-anak baginda yang 9 orang ni supaya pergi mencari Nabi Yusuf di mana-mana sahaja negeri. Okey. Sebab Nabi Yusuf tahu Nabi Yaqub tahu bahawa Nabi Yusuf ni tak meninggal dunia lagi. Okey. Dan Allah SWT pun tak beritahu kepada Nabi Yaqub alaihissalam sebenarnya di manakah Nabi Yusuf. Allah sengaja merahsiakan hal ini daripada Nabi Yaqub. Kerana apa? Kerana Allah tak nak Nabi Yaqub alaihissalam berada dalam Allah nak Nabi Yaqub AS berada dalam penderitaan yang berat. Supaya apa? Kenapa Allah nak beri penderitaan yang berat kepada Nabi Yaqub AS? Sebab Allah nak angkat darjat Nabi Yaqub AS pada ketika ini. Okay? Jadi bila anda lihat, banyak kali ni Nabi Yaqub AS ni diuji dengan perkara berat. Lebih-lebih lagi dengan tentang anak kesayangan dia. Okay? Jadi Nabi Yaqub AS masih bersabar dan menyuruh anak-anaknya mencari Nabi Yusuf AS. Okay, jadi Allah pun tak beritahu kepada Nabi Yaqub AS di manakah sebenarnya keberadaan Nabi Yusuf AS. Sekejap, saya rasa macam skrin ni ke atas sangat. Maafkan saya. Okey, cantik. Sekejap ya, saya ada gangguan di mana cikgu-cikgu besar nak lalu di sini. Kita bagi cikgu-cikgu besar nak lalu di sini, kita bagi ruang sikit sekejap. Hai, Hani. Tengok Hani. Assalamualaikum. Hani dekat sini. Allah, hai, tengok dia. Dia nak ni jang. Okay, tengok Hani sekejap je. Okay, say hello to everyone. Hello, Hani dekat sini. Dah, sekejap je. Okay, kejap je. Okay, hello everyone. Right, lain macam cikgu besar. Itulah cikgu besar ni lain macam. Cepat cikgu besar. Okey, terima kasih. Kak Hani, ya betul Kak Hani, kita ada pula dekat sini last sekali. Okey, kita sambung. Baik. Jadi Allah tak bagi tahu kepada Nabi Yaqub AS di manakah Nabi Yusuf berada. Okey. Lalu kata Nabi Yaqub AS kepada anak-anak baginda yang 9 orang ni tadi, dia katakan, wahai anak-anakku, pergilah kamu semua keluar mencari saudaramu Yusuf dan membebaskan saudaranya Bunyamin kerana Yusuf masih hidup dan ada di mana kita tak tahu keberadaannya. Okay? Dan carilah sampai dapat dan janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah kerana hanya orang-orang kafir sahajalah yang mudah berputus asa dari rahmat Allah. Itulah pesanan Nabi Yaqub AS kepada anak-anaknya. Okay, nak tanya, nampak ikan oyen tak? Ikan oyen, siapakah dia? Waalaikumsalam, selamat petang. Okay, jadi Nabi Yaqub AS pun dia cuba nak bakar semangat anak-anak dia ni. Apa lagi yang dia cuba katakan kepada anak-anak dia? Dia katakan, wahai anak-anakku, kamu semua dianugerahkan oleh Allah kekuatan yang tak dapat pada orang lain. Tapi mengapakah kamu tak dapat bebaskan adik kamu Bunyamin daripada tahanan kerajaan Mesir dengan kekuatan dan keberanian kamu itu? Nabi Yaqub tanya sebab dia nak bakar semangat anak-anak dia. Okay, jadi anak-anak dia pun jawab, wahai bapa, memang kami mahu membinasakan Mesir itu dengan kegagahan dan keberanian kami. Tetapi Tuhan telah menghapuskan kekuatan dan keberanian kami itu pada Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir. Ingatkan peristiwa di mana saudara Nabi Yusuf AS iaitu Raubin, okay, dia kan gagah, seorang yang gagah dan perkasa, ada kekuatan dan kelebihannya sendiri.
Jadi bila sahaja dia berlagak di hadapan Nabi Yusuf AS dan dia katakan bahawa dia mampu, suara dia tu mampu menggugurkan seorang ibu yang sedang mengandungkan anak. Okay, dia punya kata-kata waktu tu, okay, kata-kata dia waktu tu menyebabkan Nabi Yusuf AS dapat satu cara yang mana malaikat ajarkan cara tersebut macam mana nak lemahkan Raubin ni tadi. Okay? Jadi cara dia adalah dengan seorang anak kecil, okay, menyentuh tubuh badan Raubin. Lalu hilanglah segala kekuatan. Okay, hilanglah segala kekuatan yang ada pada Raubin. Okay, sebab itulah di sini anak-anak mereka jawab yang mana kekuatan mereka hilang. Sebab apa? Sebabkan hal tersebut. Bawa tab ke hari ni, alhamdulillah. Saya hampir lupa tadi tapi ada di sini tab. InsyaAllah kalau kita ada notes, okay, saya akan buat. Baik. Apa lagi? Kita sambung lagi sikit. Apa tadi? Mereka dah menjawab. Jadi bila sahaja Nabi Yaqub AS dengar hal tersebut daripada anak-anaknya, okay, Waalaikumsalam. Jadi Nabi Yaqub pun tahulah bahawa putera-putera baginda sudah nak cuba melakukan kekerasan, tapi mereka telah dikalahkan sendiri oleh Menteri Ekonomi Mesir pada ketika itu. Okay, lalu berangkatlah anak-anak Nabi Yaqub AS yang seramai 9 orang ni yang berbaki ni menuju semula ke Mesir. Dan mereka menuju ke Mesir bukanlah kerana mereka yakin Nabi Yusuf ada di sana, tetapi kerana mereka memerlukan lagi seberapa banyak makanan yang dapat mereka dapatkan daripada kerajaan Mesir untuk tampung lagi lah bekalan mereka sepanjang musim kemarau. Kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Betul, isteri Nabi Yaqub ada berapa, Kak? Ada 4. Ada tab kan hari ni kita tulis. Nak ingatkan balik dengan anda semua sebab kita punya kisah Nabi Yusuf ni dah nak habis dah hari ni. Jadi kita tulis ke sini. Okay, Nabi Yaqub AS. Minta maaf lah tulisan saya agak Nabi Yaqub ada 4 orang isteri. Nama yang pertama adalah, isteri pertama adalah Laya, kedua adalah Rahil, yang ketiga saya minta maaf kalau saya salah, yang ketiga adalah Zulfa, dan yang keempat adalah Balha. Okay, Balha. Ya betul, anak-anak Nabi Yaqub ada 12. Okay, nampak tak? Tak nampak lah, ya Allah. Sebab kalau pakai kamera depan dia nampak terbalik kan. Saya tak tahulah macam mana nak tab ni boleh jadi function untuk anda kalau saya tulis pun. Okay, jadi daripada Laya, Nabi Yusuf AS memiliki 6 orang anak. Okay, 2 pula, ya Allah, 6 orang anak. Daripada Rahil 2 orang. Nabi Yusuf AS dengan ini 6, ini 2. Nabi Yusuf AS dan Binyamin. Daripada Zulfah pun 2. Daripada Balha pun 2. Jadi 6, 12. 6 campur 2 jadi 12. Total anak Nabi Yusuf AS ada 12 orang. Okay, sambung lagi. Kak, kenapa Nabi Yusuf dituduh mencuri baju gamis Nabi Ishak? Okay, kalau nak tahu berkenaan dengan kisah yang ni, ini kita belum sampai part ni lagi, tapi insyaAllah saya akan ceritakan. Okay, ini ada dalam kisah Nabi Ishak. Okay, dalam kisah Nabi Yusuf tak ada. InsyaAllah saya akan ceritakan nanti. Okay, dan hari ni ada berkenaan dengan, saya confused tadi. Saya ingat anda tanya berkenaan dengan baju gamis Nabi Yusuf. Sebab kejap lagi saya nak cerita, tapi tunggu dulu. Okay, untuk kisah yang itu. Baik, sambung. Apa lagi? Ya Allah. Okay, jadi berangkatlah anak Nabi Yaqub ke Mesir untuk minta bekalan makanan daripada kerajaan Mesir itu sendiri. Dan pada perencanaan mereka, selepas saja mereka dapatkan bahan makanan terutama gandum, okay, di sana, mereka nak merantau ke seluruh
ke seluruh pelosok negeri untuk mencari Nabi Yusuf. Okay, sebab apa? Sebab mereka pun yakin bahawa Nabi Yusuf AS masih hidup. Okay, sebab mereka tahu perkabaran tersebut daripada bapa mereka sendiri yang merupakan seorang Nabi Allah yang besar. Dan kali ini anak Nabi Yaqub AS pergi ke Mesir membawa barang-barang tak sama macam mereka datang masa kali pertama dan kali kedua. Pada waktu tu mereka pergi dengan bawa wang yang banyak, okay, untuk mendapatkan bekalan daripada negeri Mesir tu. Mereka bawa bekalan wang yang banyak, okay, untuk menggantikan wang dengan gandum. Saya risau pula sekejap kenapakah perkara ini berlaku ya? Sekejap. Min fadli Rabbi. Semuanya Allah punya. Saya pinjam sahaja. Pujilah Allah, sebab Allah yang jadikan apa yang anda lihat ini kelihatan mungkin indah di mata anda, ya. Maaf, saya kena lakukan sesuatu sebelum live ni tiba-tiba end. Saya tak pasti kenapa benda ni nak jadi sekarang. Allahu Akbar. Dekat mana saya nak baca kisah lanjut tentang Nabi Yusuf selain Al-Quran? Boleh cari je kitab-kitab dalam kitab-kitab berkenaan dengan kisah-kisah Nabi. Ada je kat banyak bookstore. Tapi saya tak reti nak suggest buku-buku ni. Saya kurang sikit. Sebab kalau pun saya ada buku sendiri yang pernah saya belajar, buku tu takkan ada dekat bookstore. Saya takkan reti lah nak suggest benda-benda macam ni. Saya minta maaf. Tapi boleh tengok kat bookstore, carilah. Okay. Semalam ke 2 hari lepas ada kita punya saudara-saudari yang kongsikan ada kitab yang ayah dia bacakan untuk perkongsian berkenaan dengan sirah dengan anak-anak dia. Saya risaulah, ya Allah. Kita tengok lagi beberapa minit. Kita sambung yang sama sini. Ya Allah, ya Allah. Saya nak kongsikan hari ni dengan baik dengan anda. Boleh saya tahu setakat mana kisah Nabi Yusuf diceritakan? Okey, kalau dengan saya sekarang di Arain Hijrah ni, saya dah kongsikan semalam yang terakhir. Kisah semalam saya kongsikan sampai bahagian Bunyamin ditahan di negeri Mesir. Okey. Ya, betul, Quran memang menceritakan lengkap berkenaan kisah Nabi Yusuf. Tapi saya pun faham on behalf orang yang mungkin susah nak memahami terjemahan. Okay. Sebab terjemahan Al-Quran ni kita tak boleh nak tafsir sendiri tau. Kadang ayat tu boleh kita boleh fikir, orang lain fikir dengan cara lain, pemikiran dia lain. Orang yang, contoh orang A fikir benda tu jadi macam ni, orang B fikir benda tu jadi macam ni. Sebab tu saya kalau boleh kan, kalau kita nak tahu kisah-kisah ni, better dengar daripada Quran lah. Kalau rujuk Quran kalau rujuk Quran saya cakap refer daripada ustaz dan ustazah yang mereka sambil bercerita, mereka rujuk ayat Quran. Okay, anda boleh tengok sambil anda mendengarkan tu. Tak semua orang mudah faham lah. Kalau saya sendiri pun saya kena dengar juga, baru saya boleh faham. Tak boleh baca terus daripada Al-Quran sebab mungkin kita akan salah faham. Sebab kan ada orang cakap Nabi Yusuf dengan Zulaikha bercinta. Ada kisah yang saya akan kongsikan nanti. Okay, kalau sempat ni. Okay, ada hujung nanti saya ceritakan. Baik, sambung. Okay, minta maaf yang ada kat IG. Ya, betul. Oh, Al-Quran, dalam Al-Quran dengan adik-beradik jumpa Nabi Yusuf SAW dekat istana, bukan? Kejap
Okey, anda bersoal jawablah di situ sebab saya nak sambungkan saya punya kisah hari ni. Kesian kawan-kawan dekat IG ataupun anda semua kat IG ni. Okey. Baik. Mana tadi? Okey. Jadi anak-anak Nabi Yaqub yang 9 orang ni kembali ke negeri Mesir. Okey. Dan mereka tak bawa uang, tak bawa apa dan hanya mengharapkan belas kasihan jugalah daripada Menteri Ekonomi Mesir. Okay, IG okey je. Betul, IG okey je. Tapi saya faham orang dekat TikTok ni sebenarnya ramai orang yang berilmu tau. Saya pun saya cuak juga sebenarnya. Tapi tak apa, anda yang di TikTok, kalau anda ada banyak info berkenaan dengan sirah ni, anda boleh kongsi juga dengan saya. Saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan kat IG. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi mereka hadir ke negeri Mesir sekali lagi untuk minta bantuan. Lalu sebaik saja mereka sampai, anak-anak Nabi Yaqub terus masuk berjumpa dengan Nabi Yusuf. Okay, dan mereka berkata kepada Nabi Yusuf, "Wahai Tuan Menteri, kami dan keluarga kami masih lagi ditimpa kesusahan akibat kemarau besar yang masih melanda negeri kami. Kini kami datang tidak membawa uang lagi kerana kami sudah kehabisan wang. Apa yang kami bawa cuma barang-barang yang tidak ada nilainya untuk kami tukarkan dengan gandum. Oleh itu, kami mengharapkan pihak Tuan menyempurnakan sukatan gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Kerana kami sangat memerlukan gandum yang banyak. Tetapi, yang kami bawa terlalu sedikit dan tidak berharga pula dan tidak padan untuk kami jadikan pertukaran. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membalas perbuatan baik orang-orang yang suka bersedekah." Okey, jadi itulah apa yang saudara-saudara Nabi Yaqub katakan, okey, kepada Nabi Yusuf sebab dia nak minta lagi bekalan gandum ni. Okey, dan kisah ini ada dicatat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-88. Okey. Nabi Yusuf AS sangat kesianlah bila saja dengarkan rayuan ataupun permintaan daripada anak saudara-saudaranya sendiri. Okey. Jadi air mata baginda ni dah nak mengalir, tetapi baginda tetap bertahan. Jangan mengalir lagi. Okey. Jadi kerana sangat berasa sedih di atas penderitaan yang ditanggung oleh ayah baginda iaitu Nabi Yaqub AS, ibu-ibu tiri dan saudara-saudara serta anak isteri mereka, maka Nabi Yusuf AS dia tak nak berdrama lama-lama. Okey. Jadi biarlah peristiwa misteri ini terbongkar setakat ini saja. Maknanya Nabi Yusuf AS nak bongkarkan siapakah dia sebagai seorang Menteri Ekonomi Negeri Mesir pada waktu tu. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Nabi Yusuf pun berkata kepada mereka, tapi dalam bahasa yang mengejek, baginda katakan begini, "Apakah kamu semua ketahui apakah jenis kejahatan yang telah kamu lakukan ke atas Yusuf dan saudaranya?" Dia tanya. "Ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu itu yang sekarang ini baru kamu tahu." Jadi bila saja saudara-saudara Nabi Yusuf dengarkan hal ini, okay, lalu mereka pun memandang bulat ke arah muka Menteri Ekonomi Negeri Mesir ni. Okay? Dan barulah mereka dapat bayangan macam mana rupa Nabi Yusuf AS. Diorang nampaklah muka nampaklah iras-irasnya wajah Menteri Ekonomi ni dengan saudara mereka yang hilang tu iaitu Nabi Yusuf. Okey. Waalaikumsalam. Selamat petang Kak Mazlina. Okey. Dan bayangan-bayangan itu semakin jelas dan akhirnya benar-benar jelas terpampang di mata mereka. Mereka menjadi terkejut dan sangat ketakutan sekali. Sekarang saudara mereka Yusuf yang mereka lempar ke dalam telaga buta beberapa tahun yang lalu kini sedang berdiri di hadapan mereka dan sudah pun menjadi seorang pembesar negara yang hebat sekali. Saudara-saudara Nabi Yusuf AS pun terus tergamam pada waktu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey. Jadi mereka semua sekali ni serentak mereka berkata, "Apakah sesungguhnya tuan ini adalah Yusuf, saudara kami?"
mereka tanyakan. Jadi apa yang Nabi Yusuf jawab? Nabi Yusuf cakap, "Ya, akulah Yusuf, saudara kamu semua. Inilah saudaraku yang seibu dan sebapa denganku, Bunyamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Jawab Nabi Yusuf AS dengan tenang. Okey. Jadi maka kata-kata saudara Nabi Yusuf AS yang sudah amat menyesal itu disambung lagi. Mereka kata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kelebihannya ke atas engkau berbanding dengan kami. Sememanglah begitu, kerana sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berdosa." Okey, jawab pula saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf pun jawablah lagi. Okey, ni conversation ya. "Pada hari ini tidak ada cercaan ke atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Allah yang Maha Penyayang daripada segala yang penyayang." Okey. Kemudian Nabi Yusuf AS pun suruh saudara-saudaranya pulang ke Palestin, okey, dengan membawa baju baginda. Okey, lalu apa yang berlaku? Okey, apa yang Nabi Yusuf AS sampaikan kepada saudara-saudara mereka untuk pulang dengan baju tersebut? Baginda berkata, "Pulanglah kamu ke kampung dengan membawa bajuku ini, maka letakkanlah ia di atas muka ayah. Nescaya ayah akan dapat melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semua kepadaku kerana aku juga rindu untuk melihat mereka." Okey. Jadi Nabi Yusuf AS bagi bajunya kepada saudara-saudaranya tadi untuk bawa pulang. Okey. Untuk campak, letak di muka ayahnya Nabi Yaqub AS. Lalu Nabi Yusuf AS suruh saudara-saudaranya tadi bawa semua keluarganya untuk datang ke negeri Mesir, sebab baginda sangatlah rindu, terutamanya ayah baginda Nabi Yaqub AS. Jadi tatkala rombongan anak-anak Nabi Yaqub AS keluar daripada Mesir membawa baju kurung ataupun kamis saudara baginda saudara mereka, maafkan saya. Jadi pada ketika itu Allah juga memerintahkan kepada angin, okay, supaya meniup bau baju Nabi Yusuf AS tu, okay, dan baunya terus dihantar ke Palestin. Okay, lalu belum sampai lagi ni anak-anak Nabi Yusuf AS, Nabi Yaqub AS tak sampai lagi ke Palestin, tetapi bau baju Nabi Yusuf AS, bau Nabi Yusuf telah pun sampai ke hidung Nabi Yaqub AS masa Nabi Yaqub ada di Palestin. Okay. Jadi dalam sekelip mata saja Nabi Yaqub AS telah dapat mencium bau tubuh putera baginda Nabi Yusuf AS yang harum. Maka berkatalah Nabi Yaqub AS kepada isteri baginda yang masih hidup, "Sesungguhnya aku telah dapat mencium bau badan Yusuf yang harum. Sekiranya kamu, wahai isteriku, tidak menuduh aku sudah nyanyuk, sudah pasti kamu akan membenarkan kata-kataku ini." Lalu isteri baginda pun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai suamiku, masih berkeadaan dalam kebingungan seperti dahulu juga." Jadi tak kala rombongan putera-putera baginda sampai di rumah mereka dan meletakkan baju Nabi Yusuf AS di muka bapa mereka, okay, dan serta-merta Nabi Yaqub punya penglihatan ni, okay, jelas terbuka. Okay, maksudnya di sini Nabi Yaqub boleh melihat semula daripada asalnya Nabi Yaqub buta dan tak dapat melihat apa-apa. Okay. Lalu Nabi Yaqub AS pun terus berkata dan mengingatkan kepada isterinya bahawa baginda bukan nyanyuk, bahkan sebenarnya baginda mendapat mukjizat yang besar. Lalu apa yang baginda katakan? Dia katakan, "Tidakkah aku telah berkata kepada kamu bahawa aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak tahu?" Kemudian anak-anak Nabi Yaqub yang 10 orang itu berkata kepada ayah mereka, 9 orang ini berkata kepada ayah mereka. Dikatakan, "Wahai ayah kami, mohonkanlah keampunan kepada kami di atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami semua ini adalah orang-orang yang bersalah."
Dan Nabi Yaqub AS pun dia jawab, nanti aku akan memohon keampunan bagi kamu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf AS pun memberitahu kepada ayah mereka bahawa Nabi Yusuf AS sangat rindu untuk berjumpa dengannya dan ibu mereka yang masih hidup lah. Okay. Dan kerana Nabi Yusuf juga ada berpesan supaya membawa semua ahli keluarganya ke Mesir dan jangan ditinggalkan walaupun seorang daripada keluarga ayahnya di Palestin. Semua sekali dibawa ke Mesir. Dan dalam Al-Quran Allah ada kisahkan cerita ini, kongsi cerita ini ataupun catatkan kisah Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf ayat yang ke-89 hingga 98. Mana anda boleh baca terjemahannya. Baca terjemahan kisah Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf sendiri. Baik. Jadi apa yang berlaku lagi, mereka yakni keluarga Nabi Yaqub AS semuanya bersiap. Bersiap dengan kelengkapan yang secukupnya, keperluan yang secukupnya. Mereka bersiap untuk mereka bersiap untuk bergerak ke negeri Mesir. Baik. Jadi ketika itu mereka sedang berada di dalam kelapangan dan kecukupan kerana anak-anak baginda baru saja membawa pulang gandum dan barang yang lain-lain. Dan setelah segala-galanya siap sempurna, maka berangkatlah Nabi Yaqub AS yang sudah tua itu ke Mesir bersama-sama seluruh isteri, anak-anak, menantu, cucu-cucu dan cicitnya semua ikut. Dan mereka berjalan seperti satu rombongan yang besar sebab keluarga Nabi Yaqub AS ni sangatlah ramai. Keluarga Nabi Yaqub AS sangatlah ramai. Sebab baginda ada 4 orang isteri dan 12 orang anak. Jadi daripada anak-anaknya itu mereka pun ada yang dah berkahwin dan ada yang sudah mempunyai anak sendiri kan. Jadi setelah rombongan keluarga Nabi Yaqub AS sampai di Mesir, maka Nabi Yusuf AS menyambut ayah baginda serta ibu tiri dan semua saudara-saudara baginda dan anak isteri mereka dengan sambutan yang sangat meriah. Dan tak seperti waktu yang mereka datang sendirian tanpa ayah mereka. Mereka disambut dengan sangat-sangat baiklah sebab Nabi Yusuf pun dah reveal bahawa dia merupakan Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub, saudara kepada mereka yang 10 orang ni yang mengenainya, yang mengkhianati baginda. Dan Nabi Yusuf AS pun terus merangkul ayah baginda Nabi Yaqub AS, kemudian ibu saudara baginda yang bernama Laya. Dan mereka pun duduk kedua-duanya di atas singgasana Nabi Yusuf. Dan ketika itu Nabi Yaqub AS, ibu tiri baginda Laya dan semua saudara-saudaranya yang lain sujud kepada baginda. Setelah mereka selesai sujud, Nabi Yusuf AS pun berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya sesuatu kenyataan dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik terhadapku ketika dia membebaskan aku dari penjara. Dan setelah mendatangkan kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Dan kemudian Nabi Yusuf AS pun berdoa kepada Allah. Dia katakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajar kepadaku sebahagian takbir mimpi." Jadi, wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah bersama orang-orang yang saleh. Jadi itulah doa Nabi Yusuf AS kepada Allah setelah dia bertemu semula dengan keluarganya.
Jadi saya rasa kisah hari ini, minta maaf, kisah kita hari ini sampai di situ sahaja. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi esok. Okey. Yang mana kisah esok saya akan sambung berkenaan dengan pernikahan Nabi Yusuf AS dengan Siti Zulaikha, iaitu ibu angkat Nabi Yusuf sendiri. Okey. Tak panjang pun kisahnya, insya-Allah kita akan ceritakan. Saya rasa akan berlaku kesusahan bagi saya jika saya tak habiskan live ni awal. InsyaAllah kita sambung lagi esok. Minta maaf sangat-sangat salah dan silap daripada saya. Kalau ada penyampaian saya yang kurang dan sebagainya, saya mohon maaf kepada anda semua. Okay? Jadi sama-sama kita akhiri perkongsian petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kat sana. Okey, saya end live. Saya minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah saya minta maaf sangat-sangat. Kita jumpa lagi sama-sama kat Fazlina. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya sambung lagi sikit saja perkongsian Nabi Yusuf. Okey, dan kemudian kita akan ke kisah Nabi Ayub alaihissalam pula. Okey. Jadi terima kasih untuk anda semua. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.